سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan perkara yang dituntut daripada kita tiap-tiap orang yang salah, iaitu laki-laki dan perempuan yang berakal lagi tanpa umur, iaitu bahawa adalah umurnya 15 tahun atau 9 tahun dan keluar daripadanya mani atau keluar daripada perempuan haid atau membuatnya itu 2 kali. Orang sunnah rahmatullah. Dan perkara yang dituntut daripada kita tiap-tiap orang yang mukallaf, yaitu laki-laki dan perempuan yang berakal lagi sampai umur itu. Dan isti'nah dengan makna bermula. Seperti isti'nah permulaan kalam, tak bersangkut dengan dulu. Wow, dan tu wow, dua isti'nah. Mana isti'nah ni bukan wow angkau dan bukan huruf angkau, dan tu bukan huruf angkau. Hanya kira permulaan kalam. Selepas pada dan itu mubtada. Lepas pada dan itu mubtada. Dan tanaman dan isti'nah. Dan yang jatuh pada permulaan kalam, bukan huruf ataf. Orang panggil wa isti'nah. So, apa dia isti'nah? Wa yang jatuh pada permulaan cakap, bukan wa huruf ataf. Tak terkait dah dengan hak dulu. Mula sini, nak mula kami. Dia dengan pasal dah lah. Wa isti'nah tak ada makna. Pasal pasal makna. Jadi macam mana? Pasal mana? Bermula perkara. Dan di mana bermula? Bermula perkara yang dituntut daripada kita tiap-tiap orang mukallaf. Mana dia khabar? Bermula kan ada khabar lah. Dia tak faham. Yang mudah. Bukan fadlah. Jadi, carilah khabar lagi. Dan perkara yang dituntut oleh syarak. Dituntut oleh syarak. Daripada kita. Kepada kita, tiap-tiap orang mukallaf. Dituntut oleh syarak. Perkara tu ada yang apa dia perkara? 5. Secara dah hak wajib, hak sunat, hak makruh, jadi hak harus, hak makruh, hak haram, hak harus. Apa tajuk percaraan? Apa dia? Asal pembicaraan kita tu apa dia? Cuma Muhammad itu Rasulullah. Percaya kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammad itu Rasulullah. Siapa dia Muhammad? Lah. Satu orang. Tuhan lantik untuk menyapai, disuruhkan dia bawa memberitahu. Dialah tukang beritahu tu dah tak boleh. Jadi, beritahu dah tambah. Ada 5 perkara. Perkara yang Tuhan suruh. Ada 5 jenis. Dia lah menyapai. Lantik dia jadi usul untuk menyapai ada 5 perkara. Ini cerita yang tu. Jangan lupa itu tajuk dia. Bermula perkara yang dituntut oleh syarak daripada kita. Tiap-tiap orang mukallaf. Perkara tu ada 5. Nabi menyapai. Apa dia mukallaf? Iaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki pun mukallaf, perempuan pun mukallaf. Apa makna mukallaf? Mukallaf apa makna? Muslimat. Orang mukallaf. Apa makna mukallaf? Habis.
Orang yang ditekan atasnya. Orang yang kena tekan, ditaklif, diberati dengan ada hukum 5. Dia berat dengan hukum ni, sakut dengan hukum ni. Kita nak mukallaf. Wajib sakut dengan kita. Sunat, harus, makruh, haram. 5 tu sakut dengan kita. Kita ni orang mukallaf. Orang yang diperhatikan dengan segala hukum akal. Macam mana rupanya? Akhir balik. Budak-budak bukan mukallaf. Orang gila bukan mukallaf. Saya tak ingat apa mukallaf. Orang yang diperhati dengan hukum. Hukum sakut dengan dia. Budak-budak tak semayang, tak apa. Kita tak boleh. Itu. Nabi menyampaikan kepada kita lah. Ada 5 perkara. Dituntut daripada kita tiap-tiap orang mukallaf. Siapa dia? Iaitu mukallaf laki-laki dan perempuan yang berakal. Gila bukan mukallaf. Gila tak mukallaf. Apa benda tak diberati atas dia? Tak semayang pun tak apa lah. Tuhan tak ambil tindakan di akhirat itu. Tak boleh neraka. Dia mati ke Tuhan tak boleh neraka. Tak diberat atas kita. Tak dipasar atas kita. Pasal dia orang gila. Atau budak-budak. Kita ni cukup syarat. Laki-laki yang berakal lagi sampai umur. Salah kita tak reti pula mukalah. Orang yang diberati atasnya dengan hukum taklifiyah. 5 tu hukum taklifiyah. Sangkut dengan dia. Mukalah. Iaitu sampai umur. Bahawa adalah umurnya 15 tahun. Jadi umurnya 15 tahun. Sama ada laki-laki atau perempuan. Bila sampai umur 15, wajib sembahyang. Itu wajib puasa, wajib menuntut ilmu. Mukallaf, iaitu mukallaf bahawa adalah umurnya 15 tahun. 1 atau 9 tahun. 9 tahun mukallaf tadi 15. Itu tak ada syarat apa-apa. Itu tak ada syarat apa. Sampai 15 tahun saja tetap ada mukallaf. Atau 9 tahun saja. Dan keluar daripadanya mani. Salah juga. Tak kena sampai umur 15. Tak kena sampai umur 15. 9 tahun keluar mani, kalah saja. Jadi kalau tak keluar mani, tunggu sampai 15. Kalau tak keluar mani, tunggu sampai 15. Baguslah, kalah. Kalau keluar mani, 9 tahun, keluar mani, kalah. Jangan nanti 15. Faham tak? Adalah umurnya 15 tahun atau 9 tahun. Dan keluar daripadanya mani. Tulis itu. Sama ada laki-laki atau perempuan. Sama. Laki-laki pun 9 tahun dia keluar mani. Perempuan pun begitu juga. 9 tahun dia keluar mani. Macam mana boleh keluar? Ada saja dengan mimpi ke. Dengan apa saja. Artinya kalah itu. Satu lagi. Atau keluar daripada perempuan haid. 9 tahun. Perempuan ada 2. Satunya sampai umur dia dengan keluar mani. Umur 9 tahun. Ataupun mani tak keluar haid. Dia juga. Dia 2 syarat. Tidak keluar haid. Atau tak keluar haid, keluar mani. Dia laki-laki 1 ya. 9 tahun keluar mani. Dia kalah. Habis kat tu. Atau keluar daripada perempuan haid. Apa dia haid? Darah bulanan. Haid darah bulanan. Apa bulanan? Tiap-tiap bulan. Jadi, Nabi kata, Tuhan bala kepada perempuan-perempuan, anak cucu tu Adam, kafir ke manusia ke. Dibalakan dengan 3 jenis darah. Ada pada mereka itu 3 jenis darah. Yang pertama haid. Yang kedua nifas.
Yang ketiga istihadah. Jadi, Tuhan bala kali Pak. Tuhan buat jadi begitu. Lepas tu apabila keluar haid, bulan, putih lah. Jadi mukallaf lah tu. Kalau semayang tak boleh lah. Esok tak payah potong lah. Puasa kena potong. Habis kata. Dan keluar daripadanya mani, sama ada laki-laki atau perempuan, atau keluar daripada perempuan haid. Apa dia haid? Darah bulanan. 9 tahun dia mari. Habis dia berhenti 55. Tak ada lah. Nikah umur 55, haid tak datang. Habis itu masa. Wallati ya'isna minal mahid. Ada ayat Quran. Wallati ya'isna minal haid. Perempuan-perempuan yang putus asa daripada haid. Tak kori dah. Jadi, sampai 55 tu. Habis dah. Jadi masa duk mari haid. Tiap-tiap bulan. Sampai umur 55. Habis. Berhenti. Perempuan tu tak beranak lah. Dia tak beranak lah. Okay. Macam dia beranak, tak beranak, ada darah haid, ada beranak. Pasal kalau perempuan tu mengandung, darah haid berhenti lah. Dia tak mari. Lepas beranak esok, boleh mari lain darah haid. Masa mengandung, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, sampai 9 bulan, dalam masa mengandung, dia tak ada darah haid. Tapi kemana pula? Tuhan himpun dalam perut dia tu untuk makan kanak-kanak. Anak dia makan aku. Kita ni semua makan darah. Tak gampang. Kan darah haid tu lah. Pasal tu perempuan bila mengandung haid tak ada. Pergi ke mana haid tak ada, anak dia makan. Apa? Simpan tahu anak. Kita macam makan darah mak kita. Ada. Lepas tu, pas beranak ada boleh balik haid. Masa haid tu, kena mengaji lah tu dalam kitab ni. Kurangnya sehari semalam. Banyak-banyak 15 hari, 15 malam. Itu haid. Dalam masa tu tak boleh sembahyang. Lepas tu barulah tu asam. Berhenti haid. Mandi. Dengan keadaan besar. Sembahyang. Baik faham sama. Sikit-sikit dulu. Sebab mengaji dalam fiqah nombor terang. Ya, buat terang lah. Satu. Darah haid lagu ni. Nifasnya lagu ni. Istihadah macam ni darah. Habis kata. Atau keluar daripada perempuan haid. Kemudian apa tadi? Akan perkara yang dituntut di atasnya. Muhammad itu ialah satu orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia bagi atas dia. Dengan bahawa memberitahukan kita sekalian umat. Memberitahukan kita perkara yang ditutup. Perkara yang ditutup daripada kita. Apa dia perkara yang ditutup daripada kita? Akan membuatnya itu sakut sana. Akan membuatnya itu perkara yang ditutup. Sakut pada sana. Maf'ul. Maf'ul bagi yang ditutup. Dalam bagi yang kedua. Akan perkara yang ditutup daripada kita membuatnya. Apa dia perkara yang ditutup pada kita membuatnya? 2 bahagi. Itu khabar. Itu khabar. Bagi yang ketiga. Dan jadi dan isti'nak. Dan isti'nak itu mungkin 2 bahagi ini khabar. Bermula perkara yang ditutup daripada kita orang-orang mukallaf. Tutup membuatnya. Akan membuatnya itu 2 bahagi. Itu khabar. Khabar perkara. Bermula perkara yang ditutup 2 bahagi. Pertamanya perkara yang ditutup sebagai tutup wajib. Mesti. Tak boleh tidak. Itu satu. Pertama perkara yang ditutup, yang disuruh sebagai tutup, sebagai suruh wajib. Tak boleh tidak. Mungkin ada sah. Sebagai wajib syarak. Iaitulah perkara yang ditutup sebagai tutup wajib. Perkara yang dijanji, Tuhan janji dengan siksa kerana berdosa oleh mukallaf sebab meninggalkan dia. Itulah orang panggil perkara wajib. Berdosa. Kalau kita tinggal,
dosa. Tuhan ambil tindakan. Perkara macam tu orang panggil perkara wajib. Muhammad lah menyampai. Nabi kita lah menyampai perkara tu. Dengan siksa, kata apa nak siksa? Kerana berdosa oleh mukallaf dengan sebab meninggalkan dia kan perkara yang wajib. Baik. Dan lepas tutup membuat. Dan lepas tutup membuatnya. Dan tanggungan keberatan atas kita. Dan lepas tutup suruh buat. Dan tanggungan, yakni keberatan atas kita lepas dengan membuatnya. Ini mengerjanya. Jadi bila kita mengerja benar tu lepaslah. Tutup suruh semayang mari. Jadi, ya ayuhan nas i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas i'budu rabbakum. Manusia-manusia, ibadat olehmu akan Tuhan kamu. Semua Tuhan. Suruh tak? Tadi buat tak? Saat ni semayang mari tak? Lepas bila kita buat, lepas. Tutupan tu. Itu dia kata tu. Sebagai tutup wajib. Itulah perkara yang ditutup sebagai tutup wajib. Perkara yang dijanji dengan siksa. Tuhan janji nak siksa. Kerana berdosa oleh mukallaf dengan sebab meninggalkan dia. Mu tinggal, jaga. Aku siksa. Dan lepas tutup. Lepas tutup. Dan tanggungan. Nah, ni lepas tanggungjawab kita. Lepas macam mana? Dengan membuatnya. Jadi mengerjanya. Bila kita kerja, lepas. Saat ni kerja dah semayang. Mu tak kerja hak saat ni, jaga. Jadi, tanggungjawabmu. Aku nak ambil siksa. Pasal mengsia-siakan perkara yang aku suruh buat. Perkara tu wajib. Mayang maksudnya. Dan lepas tutup. Dan tanggungan. Tanggungjawab atas kita dengan membuatnya. Mengerjanya. Tapi membuat yang menggugurkan fardu. Kalau buat tetap lucu fardu. Tak lepas kewajiban fardu. Yang menggugurkan fardu. Yang lepas kewajiban fardu. Yang menggugurkan fardu. Yang lepas kewajiban fardu. Iaitulah yang menggugurkan fardu tu, yang melepas kewajipan fardu atas kita dengan kita mengerjakan cukup syarat dan rukunnya selepas menggugurkan fardu. Mengenai hari macam dengan cukup syarat dan rukunnya. Kita buat kerja cukup syarat. Syarat semayang apa? Syarat semayang apa? Habis. Jangan. Syarat semayang apa? Tasnim. Kemarin. 5. Mana? Islam. Berwuduk. Syarat sah semayang. Berwuduk aurat. Berwuduk. Tutup aurat. Ada kiblat. Suci pakaian. Itu. Mengerja dengan cukup syarat dan rukun. Lepaslah. Kalau tidak, tak lepas. Buat tapi wuduk tak ambil. Semayang tapi wuduk tak ambil. Tak lepas tanggungjawab. Tipu. Orang suruh tutup aurat, dia tak tutup aurat. Tak lepas tanggungjawab. Tak boleh lepas tanggungjawab, bagi cukup syarat. Wuduk kita ambil, pakai yang suci daripada najis, beradab kiblat, bacaan kita buat bagi kena. Lepas tanggungjawab. Kalau orang kita semayang, jom kita pergi semayang. Wuduk ambil tak? Semayang juga lah. Tak lepas tanggungjawab. Ambil siksa juga. Lalai dalam semayang tu masalah lain. Tak batal semayang. Han pakai cukup syarat. Cuma tak khusyuk.
Semayang tak cukup penuh pahala. Tak penuh pahala. Semayang sah. Ha? Lalai itu kena seksa juga. Lalai semayang kena seksa. Lalai semayang, seksa tak kena tanggungjawab. Tapi tak kelebihan di sana tak ada. Orang dapat syurga nombor 1, kita dapat syurga nombor 3. Alladzina hum an salatihim ra'un. Khashi'un. Semayang mesti khusyuk. Tak khusyuk usah. Tapi tak pahala. Boleh sikit sangat. Dengan membuatnya yang menggugurkan fardu. Yang lucu. Macam mana lucu fardu? Buat pergi kena lah. Tidak tak lucu. Kena buat lain. Kena semayang lain. Ambil uduk kena ada. Fardu uduk ada berapa? Bukhari. Okey, baik. Fardu uduk ada berapa? Tak ingat juga. Suhaib. Fardu uduk ada berapa? Mayang tu mana? Muslimah berapa fardu uduk? Tak mayang pak. Adik. Apa dia? Baca begini. Takut lah. Lan. Fardu uduk ada berapa? Nah. Mana dia? Pak basah 2 kering. 4 basah 2 kering. Apa dia? 2 kering dia apa dia? Niat dengan sar kering tu tak kena ayak. Tak kena ayak, muka 1, tangan 2, kepala 3, kaki kita. Dia ambil elok. Dia basuh muka elok. Basuh tangan sempurna. Kalau ambil uduk pun tak sempurna, semayang tak sempurna. Jadi, nak beri lepas tuntutan, kita buat bagi elok. Daripada ambil uduk lagi. Semayang hukum tutup orak pada elok. Nah, buat sempurna, Tuhan terima, lepas tanggungjawab. Kalau semayang tu uduk, tu ambil tak kena. Tak lepas tanggungjawab, kena semayang lain. Boleh lah. Buat bagi sempurna itu. Tanggungan dengan membuatnya mengerja yang menggugurkan fardu, yang lucu fardu. Buat bagi sempurna lah maknanya. Okey, itu satu. Dan yang kedua, bagi yang kedua yang Nabi menyampaikan perkara, so kita buat juga. Yang dituntut daripada kita membuatnya sebagai tuntut sunat. Tadi tuntut wajib. Tinggal dosa. Sunat dan iaitu perkara yang dituntut sunat. Perkara yang dijanji dengan diberi pahala kerana membuatnya. Tapi membuatnya kerana Allah Ta'ala. Baik sikit. Kedua, perkara sunat. Tadi perkara wajib. Hak tuntut ada 2. Tuntut wajib, tuntut sunat. Hak larang pun gitu juga. Haram dengan makruh. Dan perkara yang dituntut, yang disuruh. Syarat suruh daripada kita membuatnya. Suruh sebagai tuntut sunat. Jadi tuntut tak putus. Apa dia? Iaitu perkara yang dijanji dengan diberi pahala kerana membuatnya, membuat perkara itu. Kalau membuat, aku nak bagi pahala. Kerana Allah Ta'ala. Membuat kerana Allah Ta'ala. Dan tiada berdosa pada meninggalnya. Kalau mau tinggal pun tak apa. Aku tak ambil tindakan. Tapi kalau membuat, aku bagi pahala. Syarat buat tu, kita kerana Allah Ta'ala. Apa makna kerana Allah Ta'ala? Ikhlas. Mengerja dengan ikhlas. Kerana Allah Ta'ala mengerja dengan ikhlas. Baru dapat pahala. Kerja dengan ikhlas. Gitu. Apa dia ikhlas? Kerja dengan ikhlas. Apa makna ikhlas? Kembali.
Ha? Bersih. Tak kait dengan apa-apa. Umma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Tidak disuruh kamu melainkan ibadat akan Allah itu dengan mukhlisin, ikhlas, bersih hati. Dapat pahala lah. Kalau tak bersih hati, kerana ni, bukan kerana Allah. Aku tak sembahyang sunat lepas maghrib. Daripada perhati tengok. Daripada kata aku malas, aku nak sembahyang buat juga lah. Tak dapat pahala. Bukan kerana Allah. Nak jaga orang ramai. Nak tengok kata takut dia kata orang kata dia malas. Buat kerana tu. Itu dia kata buatnya kerana Allah. Tak sunat tu. Oh dapat pahala. Kalau bukan kerana Allah, tak dapat pahala. Kita ingatlah tu. Ikhlas. Tulis di tepi. Maksudnya tiap-tiap pekerjaan ibadat kita itu. Maksudnya tiap-tiap pekerjaan ibadat kita itu hendaklah dengan ikhlas hati mengerjanya. Naklah mengerjanya dengan ikhlas hati. Kerana menunaikan titah perintah Tuhan. Dan mengingat ke dalam hati, aku ini hamba dia. Aku nak buatlah apa yang dia suruh. Itulah dinamakan ikhlas nombor 1. Ikhlas dia pula banyak peringkat. Menarik. Maksudnya setiap pekerjaan ibadat kita itu hendaklah mengerja dengan ikhlas hati. Kerana menunaikan titah perintah Tuhan dan mengingatkan dalam hati, aku ini hamba dia. Aku nak buatlah apa yang dia suruh. Inilah dinamakan ikhlas nombor 1. Ikhlas ada banyak peringkat. Ikhlas nombor 2 apa dia? Aku nak buat ibadat rajin-rajin. Esok aku tak masuk neraka. Aku nak lari daripada neraka. Tak elok lagi. Ikhlas nombor 2. Aku nak buat ibadat rajin-rajin supaya aku dapat masuk syurga. Lepaslah aku daripada neraka. Jadi tujuan semaya nak lari, jangan bagi kena neraka. Itu tak elok. Boleh-boleh lah. Ini. Tapi bukan ikhlas nombor 1. Ikhlas nombor 1 bukan tiada nak masuk syurga. Bukan tiada nak lari pada neraka. Bukan tiada nak bagi puji ni. Cuma semata-mata ingat aku ni, Tuhan buat aku telinga, kepala, apa semua ni. Oma khalaqtul ins wal jin illa liya'budun. Tidak aku jadi jin dan manusia itu melainkan supaya dapat nabi. Kita beringat aku Tuhan buat ni, aku hamba dia. Dia bagi nikmat ni. Aku syukurlah kepada Tuhan, aku nak buat ibadat. Syurga neraka tu saya fikir. Itu nombor 1. Saya dah fikir lah ikut suka dia. Neraka itu kerja Tuhan. Kerja kita tanggungjawab pasal kita hamba dia. Dia suruh kita patuh. Itu ikhlas nombor 1. Boleh. Dia suruh kita patuh. Itu baik sekali. Itu kerja Tuhan. Yang nak buat di mana ikut suka dia. Dia kata, satu murid duduk mengaji. Pagi itu dia mari duduk di depan tubuh. Dia duduk depan dulu. Selalu duduk di depan. Pagi hari itu dia teriak. Tubuh tanya, hang teriak apa? Sedih dia kata. Sedih apa? Malam dia kata saya mimpi. Mimpi apa? Mimpi tubuh masuk neraka. Terbakar dengan api neraka, tak kira. Macam tu kan? Macam tu. Tubuh dah gelap. Ya. Mimpi semalam,
Tok Guru masuk neraka. Bakar dengan api neraka. Tok Guru tak kata apa. Macam tu waktu Hamid ha. Tok Guru tak kata apa. Sudah mengaji balik. Pagi esok mari pula. Gelak di awal lagi. Mari teriak depan Tok Guru. Ini gelak. Gelak pasal apa pula? Mimpi lagu lain pula Tok Guru. Lagu mana pula? Mimpi Tok Guru duduk tempat yang cukup cantik mahligai. Hebat tempat Tok Guru duduk dalam mahligai. Malah kemarin duduk dalam api neraka. Hang bodoh dia kata. Hang duk fikir itu kerja Tuhan. Kerja kita apa? Tanggungjawab. Patuh dia suruh buat. Neraka syurga ikut suka dia. Nak boleh mana ikut suka dia. Dia Tuhan. Kita buat ikhlas. Itu ikhlas nombor satu. Itu ikhlas nombor satu. Itu kerja tu. Orang kafir semua dia nak masuk syurga boleh tak? Kita semua ni nak masuk neraka boleh tak? Itu kerja tu. Harus bagi Allah Ta'ala. Kita buat mungkin harus meninggal. Faham tak? Aduh. Kerja dia. Semua kita ni ikhlas saja lah. Tuhan tak tipu lah. Tuhan tak tipu. Kita. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tak mensia-siakan balasan orang buat baik. Dia janji dah. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan. Siapa-siapa bekerja sama berat dengan biji sawi itu kebajikan, yarahu boleh tengok pahala. Aku tak tipu. Tak ada janji. Kira apa? Kita tu sadar kira. Kira kita ni hamba dia sudah. Itu ikhlas nombor satu. Aduh. Iaitu perkara yang ditutup sebagai tutup sunat. Perkara yang dijanji dengan diberi pahala kerana membuatnya. Tapi membuat kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala, free. Kerana Allah Ta'ala ini tulis itu. Ini kait. Ini kait. Supaya kita dapat pahala. Ini kait wahyadal. Ini kait supaya kita dapat pahala. Maksudnya kerja dengan ikhlas. Barulah dapat pahala. Boleh. Kita nak hurai bayar. Ya, Arif. Kerana Allah itu kait supaya kita dapat pahala. Maksudnya kerja dengan ikhlas barulah dapat pahala. Kerana Allah tu ikhlas. Kira ikhlas lah tu. Buat kerana Allah tu. Bagi ikhlas. Bukan kerana makhluk. Kerana orang puji. Kata kita rajin. Kerana malu kat orang. Kerana kerana ni tak dapat pahala. Kerana Allah tak apa. Dan tiada berdosa pada meninggalnya. Hak sunat. Kalau mau tinggal, aku tak mencintakan. Tapi kalau mau buat mulai kerana Allah, aku bagi pahala. Itu perkara sunat. Habis. Dan perkara. Mesti enak pula. Dan perkara yang ditegahkan kita mukallaf. Daripada itu perkara. Itu pun dua bahagi. Macam tadi juga. Pertamanya, perkara yang dituntut atas kita sebagai perkara yang dituntut. Pertamanya, perkara yang ditegahkan kita daripada perkara sebagai tegah haram. Tadi tegah wajib, suruh wajib. Ini tegah. Tadi suruh, ini tegah. Pertamanya, perkara yang ditegahkan kita mukallaf. Daripada itu perkara tegah sebagai tegah haram. Iaitu perkara yang kita buat tu, yang dijanji dengan berdosa. Kita berdosa kita dengan dia, yang ini dengan mengerja dia. Dengan mengerja dia. Jadi, benar haram. Kalau kita kerja, berdosa. Dan diberi pahala dengan pantang kita
daripada itu perkara. Apa makna pantang? Meninggal. Kita tak kerja. Benar haram. Minum arak. Kita tak kerja. Itu benar haram. Kita pantang daripada itu perkara. Tapi pantang kerana Allah Ta'ala. Boleh itu. Ini pun kait juga. Supaya dapat pahala. Ini pun kait juga supaya dapat pahala. Kerana jikalau meninggalkan perkara yang haram, bukan kerana Allah, tetapi kerana penyakit misalnya. Tidak dapat pahala. Meninggal itu kerana Allah. Meninggal benar haram. Tinggal kerana Allah. Kalau tinggal benar itu bukan kerana Allah, ada masalah, penyakit misalnya, tak dapat pahala. Atau kerana tabiat. Atau kerana tabiatnya. Tidak pernah buat. Atau kerana tabiatnya tidak pernah mengerja. Sehingga kerana tabiat tak pernah kerja, tidak dapat pahala juga. Surah tak? Ini cuba urai. Urai kemana? Dan cara apa ni? Dinar. Habis. Bicara perkara-perkara yang haram dan yang makruh. Perkara yang wajib, sunat kita baca hak wajib kita buat dapat pahala, kita tinggal dosa. Tapi buat pun jaraknya kerana hak sunat macam juga. Habis buat sunat, wajib sunat habis. Masuk yang kedua ni perkara yang larang. Jadi suruh ada dua, suruh wajib buat boleh pahala, tinggal dosa. Yang kedua suruh sunat, buat dapat pahala, tinggal tak dosa. Jadi cara buat tu kerana Allah. Ini masalah tinggal tu. Tinggal tu dapat pahala, buat dosa. Gitu. Tapi syarat kerana Allah, tinggal kerana Allah. Misalnya kita tak minum arak, tinggal tak? Kita meninggal benda haram, boleh pahala. Kita meninggal benda haram sampai ada minum, boleh pahala tak? Kita tinggal benda haram, buat ambil tindakan berdosa, tinggal dapat pahala. Wajib buat dapat pahala, tinggal dosa. Haram tinggal dapat pahala, buat dosa. Jadi kita tinggal tak minum arak, dapat pahala tak? Haram tinggal tak minum arak, tak main judi, tak zina, tak ni benda haram, boleh pahala tak? Ada kait apa itu? Tinggal kerana Allah. Kalau tinggal tu kerana pasal nu tak dapat pahala. Kita semua tak nak minum arak, tinggal tak benda haram, boleh pahala tak? Tak. Syaratnya tinggal benda haram tu tinggal kerana Allah. Macam mana? Daripada minum arak, kita berasa teringin. Rasa teringin. Sikap benda ni Tuhan marah. Aku tak mau. Boleh pahala. Kalau tinggal kerana tabiat tak pernah minum tu tak dapat pahala. Berasa nak. Nak berasa mau tu tu. Jangan buat. Aku dapat pahala. Kalau tak nak kira apa langsung tak dapat pahala. Cuma tinggal tabiat.
Boleh. Ataupun tinggal itu kerana penyakit. Tak sahabat penyakit dia makan. Aku tak boleh makan benda ni. Kalau aku makan jadi penyakit, tinggal kerana tu. Tak dapat pahala. Boleh dah semua. Itu maksud dia tu. Perkara yang dicegahkan kita daripadanya sebagai cegah haram. Iaitu perkara yang dijanji dengan berdosa. Kita dengan dia, dengan mengerjakan dia. Dan diberi pahala dengan pantang. Kita tak kerja daripada itu perkara. Kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala lah. Tapi pantang kerana Allah Ta'ala. Tak mengerja tu kerana Tuhan larang. Bukan kerana ni. Boleh? Dan yang kedua. Apa dia? Makruh. Sangat haram. Ini larang juga, larang tak putus. Dan yang kedua. Perkara yang dicegahkan daripadanya, dicegah kita daripada itu perkara, cegah karaha. Benda itu nama makruh. Iaitu kara, cegah karaha. Perkara yang dijanji dengan diberi pahala kerana pantang kita daripada. Kerana pantang kita tak buat. Tapi pantang tu kerana Allah Ta'ala lah. Boleh itu. Ini pun kait juga. Supaya dapat pahala meninggal perkara yang makruh. Tadi hak haram. Ini hak makruh. Kerana Allah Ta'ala ini pun kait juga. Supaya dapat pahala kita meninggalkan dia. Bukan kerana itu, bukan kerana ini. Bukan kerana itu ini. Hanya semata-mata patuh kepada Tuhan yang melarang. Boleh pahala lah. Ada kerja. Ini pun kait juga supaya dapat pahala meninggalkan perkara makruh. Bukan kerana ini dan bukan kerana itu. Hanya semata-mata patuh kepada Allah yang melarang oleh pahala. Dia tak makan belacan makruh. Belacan tu makruh. Dia tak makan. Pasal apa? Terus hidung. Tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Kita tak sampai hidung, dia kata aku makan lah. Ketiga hari pasal. Itu dia mati. Bukan kerana Allah. Tinggal kerana Allah. Patuh. Pasal kita ingin berhenti, ingat Tuhan larang. Tu. Faham? Dapat syarat. Syarat nak dapat pahala. Kita kerana pantang kita daripadanya kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana itu, bukan kerana ini. Dapat pahala benda makruh tu. Dan tiada berdosa dengan dia, dengan mengerjakan dia. Benda makruh. Dan tiada berdosa dengan dia, dengan mengerjakan dia. Perkara makruh itu. Tak berdosa. Amirul. Berapa dah? Berapa dah? Dina. 4. Apa dia? Wajib. Sunat. Haram. Makruh. Lagi berapa? 1 lagi. Nabi nyapa semua. Lagi 1. Dan perkara yang dibiarkan itu. Ini harus. Dibiar. Suruh budak, larang budak. Biar, ikutlah. Titik. Nabi juga cerita. Benar lagu itu ikut murah. Dan perkara yang dibiarkan. Tidak menyuruh dan tidak melarang. Biar. Suruh budak, larang budak. Itu. Dan perkara yang dibiarkan itu. Iaitu harus pada cara. Benar itu nama harus pada cara. Iaitu benda yang harus pada syarak.
perkara yang tiada berdosa dengan membuatnya, tiada dosa, dan tiada berdosa dengan meninggalnya, dan tiada berdosa dengan meninggalnya, dan tiada pahala daripadanya daripada membuat dan meninggal, dan tiada pahala daripadanya daripada membuat dan meninggal. Memanggil penambah Hafiz. Menambah harus. Macam contoh macam mana? Makan, minum, bersembah, berjalan. Jadi, memakan nasi 10 kali sehari. Boleh pahala? Makan nasi 10 kali sehari. Boleh pahala? Yang ni pula 10 hari sekali makan nasi. Dosa. Kita benar. Harus. Sama habis. Jadi, mundur di rumah. Tak berjalan. Boleh pahala banyak lah. Dia ni berjalan kata pindah. Dosa lah. Makan, minum, berjalan. Semua itu perkara hak. Harus. Nabi lah menyampaikan. Benar-benar lagu itu nama harus. Sama saja. Buat dengan tinggal tak. Dan perkara yang dibiarkan itu, yaitu harus pada syarat. Yaitu perkara yang tidak berdosa dengan membuatnya, dan tiada dengan meninggalnya, dan tiada pahala padanya pada membuat dan pada meninggal. Tulis tepi. Perkara yang harus ini, perkara yang harus ini, terkadang terbalik. Perkara yang harus ini terkadang terbalik. Jadi wajib atau jadi sunat. Apa namanya? Perkara yang harus ini terkadang terbalik jadi wajib ataupun terbalik menjadi sunat. Aridi keluar. Wajib aridi atau sunat aridi. Yaitu kembali kepada niat kita. Hamirun. Mani apa hukum? Harus. Terkadang jadi sunat. Pasal niat. Niat mana? Bukan mani wajib, mani sunat. Mani saja, mani biasa. Kembali pada niat. Aku nak mandi tengah hari ini. Asal harus je. Bukan mani wajib, mani apa budak. Tak pakai apa. Tujuan aku mandi ni nak bagi sejuk badan. Tak lagi aku nak sembahyang zuhur, kosong sikit. Mandi boleh? Salah. Aku nak tidur malam. Malam ni aku nak tidur awal. Aku nak tidur awal. Tujuan apa? Aku nak pakai subuh awal ni. Tidur boleh? Pasal tidur tu harus. Itu kembali pada niat. Benar-benar harus kembali pada niat. Dapat pahala. Pasal tu kerjaan Nabi dua saja. Tidak wajib, tidak sunat. Hak Nabi. Tidak pun benda tu wajib, tidak benda sunat. Benda haram, jauh sama sekali. Benda makruh, jauh sama sekali. Benda harus ni pun, dia niat jadi suh. Kerja Nabi dua tu. Pusing antara harus, wajib dengan sunat. Perkara wajib dengan sunat. Kita ni hak haram pun buat. Makruh pun buat. Wajib sunat pun buat. Nabi dah. Satu ulama kata, waman nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Waman nawa bi aklihi. Siapa-siapa berniat dengan makannya tu. Aku nak makan nasi banyak sikit tengah hari ni. Niat apa? Nak bagi kuat. Malam kat ni aku nak sembahyang. Waman nawa bi aklihi al-quwa. Niat kuat mengamalkan dia tu. Jadi, kuat apa? Li ta'atillah. Kerana taat kepada Allah.
Faqad nawa. Sungguhnya dapat pahala. Panas. Orang menulis kita lah. Pagi-pagi. Naik motor. Lagi tulis kita. Nak motor. Niatlah. Aku naik motor, tujuan aku ni nak cari selesai tanggungjawab aku. Nak bekah anak, isteri. Boleh pahala tak? Kalau semata-mata pergi gitu tak dapat pahala. Pasal itulah Nabi wajib sunat. Wajib sunat. Kita tak kerti nak pandai. Kita tak pandai. Nak tambah tak pandai. Niatlah. Nak tidur malam ni. Aku nak tidur awal ni. Apa dia tujuannya hari ini. Boleh pahala. Tidur tu boleh pahala. Aku nak mandi tengah hari ni. Tujuan apa? Aku nak kocok semayang. Mandi boleh pahala. Aku nak makan tengah hari ni. Banyak sikit. Aku nak kuat semayang ni. Boleh pahala. Wa man nawa bi aklihil quwa. Siapa-siapa niat dengan makannya tu nak kuat. Li ta'atillah kerana taat pada Allah. Faqad nawa. Dapat. Tadi dia guna hari harus tu cadang apa? Sekarang yang harus itu terkadang terbalik dari wajib atau dari sunat. Hari ini kedua. Wajib hari ini ataupun hari ini. Itu kembali kepada niat kita. Boleh pada niat kita. Benar tu harus je. Tapi niat. Dia nazar. Misalnya. Dia nazar. Kerana Allah atas aku. Kalau isteri aku beranak laki-laki. Dia ada anak laki-laki. Dia ada anak laki-laki. Tak pernah dapat anak. Dia boleh perempuan saja. Kerana Allah atas aku. Kalau Tuhan bagi sekali ni anak laki-laki. Aku nak berjalan sini. Pergi Batu Limau. Atau aku nak sembahyang sunat di sana. Berjalan tu wajib. Dapat anak laki-laki. Asal berjalan. Harus. Kau panggil wajib. Aridi. Harus. Zati. Seperti Lena. Ya ada harus tu kadang-kadang terbalik wajib kembali pada niat. Dia nazar. Meniat. Aku kalau dapat anak laki-laki sekali ni. Aku nak berjalan di sini. Wajib. Nak pergi sampai Batu Limau. Masuk sikit sampai sunat. Tengok anak dia jantan. Wajib ham jalan. Asal jalan harus. Pasal kembali pada niat. Niat apa? Niat. Nak tunai. Janji dengan Tuhan. Janji dengan Tuhan, kalau Tuhan bagi anak laki-laki. Janji dengan Tuhan, aku nak jalan. Wajib tunai. Asal jalan itu tunai. Harus. Faham? Lagi habis. Iaitu perkara habis. Iaitu harus pada syarat. Iaitu harus perkara yang tidak berdosa dengan membuatnya dan tiada dengan meninggalnya pun tak dosa. Dan tiada pahala padanya pada membuat dan meninggal. Habis. Kemudian balik bakal. Maka nyatalah. Jelaslah. Teranglah. Bahawa hukum syarak itu 5 bagai. Boleh. Maka nyatalah. Bahawa hukum syarak itu 5 bagai. Nyatalah tulis itu. Maka nyatalah daripada huraian yang tersebut di atas. Nyatalah daripada huraian yang tersebut di atas tadi. Nyatalah daripada huraian yang tersebut itu. Apa dia nyata? Bahawa hukum syarak itu 5 bagai. Hukum syarak itu 5 bagai. Apa dia hukum syarak? Apa dia hukum syarak? Hukum Tuhan. Hukum akal. Lagi kata akal kita fikir. Ini bukan akal fikir. Keputusan daripada Tuhan. Bukan kita buat keputusan. Wajib sembahyang. Bukan kita keputusan. Tuhan buat keputusan. Mari. Kita tak boleh. Itu orang panggil hukum syarak. Syarak yang memutuskan. Wajib puasa. Tak boleh tidak. Akal kita. Siapa nak puasa? Ketik. Wajib puasa. Wajib sembahyang. Siapa mau? Akal tak mau.
Dah. Itu kata wajib syarak. Syarak itu Tuhan. Adapun wajib akal, Tuhan ada. Ada. Wajib Tuhan ada. Pasal ikat dengan akal. Dalil. Itu wajib. Keputusan. Kita akal kita buat keputusan. Mesti Tuhan. Tak boleh tak ada. Pasal ada dalil. Itu wajib akal. Apa yang wajib akal? Akal kita buat keputusan. Ini bukan akal kita buat keputusan. Puasa siapa mau. Akal siapa mau. Akal siapa mau puasa. Tapi Tuhan yang memutus. Itu orang panggil hukum syarak. Hukum itu keputusan. Hakim. Buat keputusan dia ni jail 5 tahun. Siapa buat keputusan jail? Hakim. Jadi, kalau syarak, Tuhan jadi hakim. Kalau akal, kita jadi hakim. Akal kita jadi. Lagi kita datang. Maka nyatalah, jelaslah daripada huraian tersebut bahwasanya hukum syarak itu 5 bagai. Dan dinamakan dia kelima bagai sekaliannya hukum-hukum taklif ya. Jumpa dah lah. Semalam. Jumpa dah. Apa tempat dia? Iya tu. Dan maka nyatalah bahawasa hukum syarak itu 5 bagai. Maka 5 bagai ni dinamakan dia. Kalimah ni sekalian 5 tu hukum-hukum taklifiyah. Apa makna hukum taklifiyah? Salah. Urai bagilah. Apa makna hukum taklifiyah? Hukum yang diberatkan atas orang muka. Hukum ini diberat, disangkut dengan perbuatan orang mukallaf. Hukum taklifiyah ialah hukum yang diberat dan bersangkut paut. Yang diberat dan bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf. Taklifiyah takut dengan perbuatan mukallaf. Bukan sembahyang wajib. Bukan judi haram. Ya, bukan arak haram. Yang haram tu perbuatan kita. Leh. Okey. Haram arak. Haram apa arak? Lupi dalam botol tu. Cuma najis je. Lupi di situ. Yang haram, minum. Haram tu sakut dengan kita. Bukan dia sakut di benar tu lah. Belajar, makruh. Bukan duduk di benar tu makruh ni. Makruh mak, perbuatan kita. Lupi lah gagal. Anak itu kata hukum taklifiyah. Hukum yang berkait dengan perbuatan. Sakut dengan perbuatan kita. Bukan sakut dengan benda juga. Faham bagi Allah. Dia menghafal betul dia kata gila. Bayang tak wajib. Arak tak haram. Bayang tak wajib. Arak bukan haram. Judi bukan haram. 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 Berjudi duduk kertas hidup dia. Main tu. Semua takut ni. Okey. Hukum 5. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Takut di mana ni? Takut dengan? Bukan takut dengan benar. Sudah lah. Faham lagi tak? Sebab mau mengajar di kampung. Lepas ni kau sesat ni. Arak tak haram. Kami itu guru kata lama arak haram, dia kata arak tak haram. Dia kata arak tak haram. Ustaz ni apa ni? Kalau kata arak haram. Tanya dia. Kalau arak haram, lega kita kata. Putih botol arak pun rasa. Haram takut dengan arak. Kita lepas pada rasa. Yang kita takut dengan arak pasal boleh. Semua boleh. Ingat ada tu. Penting.
Judi haram. Tupis itu judi haram. Main dia tu. Ha. Bawa apa? Bawa lori agak. Ha. Lil wasail hukmul maqasid. Dia ada kaedah. Lil wasail hukmul maqasid. Bagi wasilah itu ikut hukum yang dikuasa. Kalau minum arak pun haram, bawa tu pun. Bawa lori hantar arak pun. Kalau arak tu, minum arak tu haram. Bawa lori pun. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu hukum asal. Kalau dia anu sana, dia ni pun dia. Ni, jalan. Nak pastikan benda tu. Kalau sembahyang wajib. Gali telaga wajib. Asal wajib sembahyang, pasal pula gali telaga wajib. Nama ayat mana? Nak selesaikan sembahyang dengan air. Kalau hanu wajib, hani bawa wajib. Kalau hanu haram, hani pun kita dah. Itu kaedah kita lagi tu. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak boleh sempurna wajib nunai sembahyang tu serta atas air. Air ni pun tak boleh sempurna orang minum arak kalau lori tangkuk. Minum kan duduk sana. Aku mari nak pergi orang. Minum. Kalau minum haram, aku dia ada haram. Apalah? Kaedah begitu. Apa saja begitu. Apa saja begitu. Malayat timul wajib illa bihi fa wajib. Tak boleh sempurna hak wajib takut dia ni. Dia ni pun wajib. Asal hanunya. Itu juga benda haram. Tak boleh selesai benda haram ni mereka takut dengan bawa. Pun tak boleh mengejar benda haram. Tidak nak minum orang duduk sana beri kelang takut mari. Takut mari dia nak bagi orang bakar je minum. Apa orang minum? Dia kata ar-rida bil mu'siyati mu'siyatu. Ar-rida bil mu'siyati reda berkenan dengan benda maksiat. Kita ni pun maksiat juga. Duduk semeja. Duduk atas meja. Seorang je tak minum. Lepas ni semua ada gelas arak. Aku kan minum. Lepas tu yang minum. Mau minum juga. Pasal kalau hang tak kenal pasal tu mesti tu. Pasal apa hang tak larang? Bolehlah. Ar-rida bil mu'siyati mu'siyatu. Reda dengan mu'siyat kita pun mu'siyat juga. Apa makna reda berkenan? Hidup tunggu situ. Kita tak minum, saya bukan minum. Dosa juga. Mana hang berkenan? Kalau hang tak berkenan tunggu bawah itu benar haram. Benar tu benar dah. Mungkar dah. Anda tunggu bawah. Boleh. Dia kait begitu. Pekah dia kait begitu. Dia berkait. Orang mari nak masuk Islam. Saya mau masuk Islam. Hampir mandi dulu. Cuci badan. Mari. Aku nak ajak. Kita jadi kafir. Kita balik jadi kafir. Saya nak masuk Islam. Hari besok. Hari ni aku kerja banyak. Kita jadi kafir. Reda kepada dia. Bagi duduk lama dalam kufur. Kita pun jadi kufur. Itu. Kalau kita nak buat macam mana? Bila kata nak masuk, ajar selalu mengucap. Lucu daripada dia. Anak kita tak suka dulu. Bila ajar mengucap, selucu daripada kufur. Terlepas lah. Kalau kata nanti esok, kita suka dia duduk dalam kufur lama itu. Boleh. Kita suka dia tu, duduk dalam kufur lama sikit. Esok aku nak mengajar. Mana kita suka. Ar-rida bil kufri. Kufrun. Ar-rida bil mu'siyati. Mu'siyatu. Ar-rida bil fiski. Fiskun. Ulama UMNO dia. Ulama UMNO dia. Dia tahu semua hukum agama. Duduk tempat situ. Duduk tempat situ. Mana suka benar pun. Dulu Datuk Amir Osman. Mari sini. Mari. 3 kali dah mari. Tak jumpa saya. Akhir sekali ni.
Dia kata saya ada 3 kali mari cari toko. Tak jumpa saya ada kerja. Datuk apa masalah Datuk? Saya nak letak jawatan di pusat Islam. Jadi tak jawatan di pusat Islam. Aduh buat apa tak buat jawatan, saya nak balik duduk sini. Yang bertanding sini lah, nak ambil parlimen sini. Tanding masa nak pulau itu ni. Dia kata, Mik, saya dengan Mik mengaji sampai mesti sampai dapat CJ PhD. Dia dapat CJ tinggi, PhD. Kata, pasal apa Mik duduk tua orang jahil? Kita orang alim, orang jahil di belakang kita. Ni Dr. Mahathir di depan, Mik di belakang. Nyak. Tak kata apa. Balik itu. Ikat kan. Kita ulama di depan, orang jahil itu di belakang. Ni ikut pok jahil. Majlis orang minum arak pun kita duduk. Boleh. Kita jangan campur. Kita jangan campur. Terima. Bolehlah. Kita pergi. Kita teruskan. Besok kita baca lagi. Dan dinamakan dia sekaliannya hukum-hukum taklifiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Siapa yang kena jemput baca Yasin, tolong tak? Tolong tak orang tunggu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi. Allah ta'ala sallallahu Rabbana atina. Allah sayyidina Muhammadin Nabi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Ustaz, siapa yang kena jemput tolong baca Yasin. Tidur tapi selalu lah. Balik sana kita sembahyang Isyak. Tak apa. Balik lagi kita sembahyang. Pilar ni selalu.